Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Awani Global pada minggu ini membincangkan tentang politik Korea Selatan susulan pilihan raya Presiden baru-baru ini yang menyaksikan Yoon Suk Yeol mewakili People Power Party menang tipis mengatasi seterunya Lee Jae-myung. Selepas mengambil alih sebagai Presiden, apa yang boleh kita jangkakan daripada kepimpinannya selepas ini? Khususnya melihat kepada hubungan antarabangsa bersama Beijing, Washington dan juga Pyongyang ketika Korea Selatan dilihat semakin dominan di pentas antarabangsa. Dan sudah bersedia bersama saya untuk membincangkan mengenai politik Korea Selatan pasca pilihan raya Presiden. Sudah bersedia bersama saya Dr. Hu Chiu Ping dari UKM. Terima kasih kepada Dr. Hu sudi bersama saya dalam Awani Global pada minggu ini. Pertama sekali Dr. Hu, kita nak melihat kepada isu-isu utama sepanjang kempen pilihan raya. Kita tahu isu-isu gender, kesaksamaan gender dan juga isu hak wanita menjadi antara perkara dominan dalam masyarakat Korea Selatan. Tapi sebelum itu, secara umumnya, isu-isu utama ketika pilihan raya Presiden baru-baru ini. Terima kasih Asra Awani dan juga Naila. So pertama sekali isu-isu utama yang menonjol waktu kempen pilihan raya kali ini terutamanya bagi khalayak ramai rakyat Korea Selatan adalah isu ekonomi dan mereka juga rasa tertekan oleh post-COVID-19 kemelesetan ekonomi pada tahap domestik iaitu jumlah pengangguran yang amat tinggi, ramai graduan dari top universiti yang tidak dapat kerja sepanjang tempoh pandemik. So, salah satu isu yang menjadi perdebatan utama adalah bagaimana merancangkan lagi ekonomi negara dan begitu juga bagaimana hak asasi wanita dapat dipertonjolkan memandangkan kedua-dua calon pilihan raya tidak mempunyai niat untuk memperbaiki welfare untuk golongan wanita. Menarik untuk kita bincangkan tentang isu welfare atau kebajikan wanita, tapi sebelum itu kita nak melihat kepada kedua-dua calon ini, Yoon Suk Yeol dan Lee Jae-myung. Kalau nak dibandingkan antara kedua-dua ini, apa yang Dr. Hu melihat antara kekuatan dan kelemahan masing-masing? Pertama sekali kekuatan Lee Jae-myung merupakan ianya daripada demokratik, so liberal. So beliau sebenarnya melanjutkan dasar Moon Jae-in iaitu presiden sekarang mengenai kesasamarataan wanita dan juga bertujuan untuk mereformasikan perundangan mengenai jenayah seksual dan sebagainya. Namun begitu, apabila mereka dicabar oleh Yoon Suk Yeol, so mereka sebenarnya telah dropkan tuntutan tersebut sebab takut akan kehilangan vote di kalangan golongan lelaki, terutamanya mereka yang golongan muda. So isu ini menjadi satu isu persaingan bukan saja di antara dua parti politik tetapi juga menunjukkan pemisahan yang begitu ketara di antara golongan lelaki dan juga wanita di Korea Selatan. Hmm. Uh, Menarik kita bercakap tentang pemisahan yang besar itu mungkin dari sudut gender, dari sudut jantina antara lelaki dan wanita, tetapi kita juga nak faham tentang dinamik politik di Korea Selatan ini, bercakap tentang kedua-dua calon utama, satu dari People Power Party dan lagi satu dari Democratic Party. Bagaimana cara paling mudah untuk kita fahami politik Korea Selatan? Adakah membantu untuk kita melihat dari lensa liberal versus konservatif? Ya, betul. So, People Power Party ini lebih konservatif dan Democratic Party pula lebih liberal. Tetapi nama parti politik di Korea Selatan ni mereka asyik tukar-tukar. So, apabila mereka wujudkan perikatan yang baru, maka mereka akan tukar nama parti politik tersebut. So, setakat ini sejak Kim Dae-jung menjadi Presiden Korea Selatan sejak 1998 hingga sekarang, setiap kali tukar presiden, setiap kali parti politik tu tukar nama. So agak sukar untuk kita track kalau bukan dalam bidang pengajian Korean. Satu lagi perkara yang menarik untuk kita lihat pada pilihan raya Korea Selatan ini adalah keistimewaannya melihat kepada penggunaan grafik dan animasi. Kalau kita lihat di media sosial, itu antara perkara yang paling hebat dibincangkan oleh netizen
bagaimana grafik mengenai pilihan raya ini, bagaimana calon-calon utama ditampilkan menggunakan elemen yang cukup menarik, cukup animatif. Boleh jelaskan sedikit tentang keunikan promosi dan juga elemen animasi yang digunakan untuk pilihan raya ini? Okey, bagi Korea Selatan, gaming industri ataupun creative industry secara rasminya di bawah Kementerian Budaya mereka merupakan satu bidang ekonomi yang jelas memberi keuntungan kepada negara. So sejak krisis kewangan Asia pada waktu yang sama apabila Kim Dae-jung menjadi Presiden Korea Selatan pada waktu itu, mereka melancarkan dasar untuk menonjolkan K-movie, K-drama. So K-drama pada waktu itu sudah tersebar ke negara Asia Timur yang lain dan kini adalah K-pop. So Kim Dae-jung yang dikenali sebagai the President of K-culture dan kini Presiden Moon Jae-in dikenali sebagai President of K-pop. So mereka menggunakan kekuatan ini dan itu juga ditonjolkan waktu mereka memerhati pertandingan di antara dua calon politik tersebut. So jelasnya kepakaran ini datang daripada industri gaming, animasi dan sebagainya. Melihat kepada bekas-bekas presiden yang menerajui sesuatu atau satu aspek budaya atau cultural export dari Korea Selatan, melihat kepada gaming dan juga industri K-pop yang cukup besar ketika ini, jangkaan untuk Yoon Suk Yeol pula, bagaimana agaknya kita nak jangkakan cultural export bawah pimpinannya, kerana itu satu aspek yang pastinya dinanti-nantikan orang ramai. Tentunya kalau nak bercakap tentang audiens kita di Malaysia sendiri, itu mungkin satu perkara yang dititik beratkan mereka melihat kepada soft power cultural export dari Korea Selatan. Jadi jangkaan Dr. Hu bagaimana selepas ini? Ya, saya percaya bahawa Yoon Suk Yeol tidak akan menukar dasar mengenai kreatif industri mereka. Malah dalam tempoh 2 tahun yang lepas sepanjang pandemik ini, BTS sahaja telah mengauk keuntungan sekurang-kurangnya $2 bilion dengan mengadakan online konsert. So kita ingat tak ada orang nak beli tiket yang mahal untuk konsert online kan, tapi BTS fan tetap menyokong idol mereka. So dengan ini Korea Selatan pasti sudah menerajui bidang music concert online sekiranya pandemik masih berpanjangan, dan sekiranya fasa endemik sudah bermula, industri pelancongan di Korea Selatan pasti dapat dihidupkan kembali. Selain daripada aspek budaya, kalau kita nak melihat kepada pentadbiran bawah pimpinan Yoon Suk Yeol secara umumnya, in general, apa jangkaan Dr. Hu selepas ini? Saya rasa salah satu kekuatan bagi calon daripada pihak konservatif adalah kekuatan hubungan Korea Selatan dengan Amerika Syarikat. So walaupun terdapat beberapa isu sewaktu pemerintahan oleh calon daripada Liberal Party, namun isu-isu tersebut pastinya dapat menemui beberapa jalan penyelesaian sekiranya pemimpin itu datang daripada konservatif. So dengan itu mungkin isu China tetap menjadi satu isu yang merupakan satu duri di dalam hubungan dua hala Amerika Syarikat dengan Korea Selatan, dan apa nama tu, dendaan ekonomi, economic retaliation yang China kenakan terhadap Korea Selatan dapat diimbangi dengan kerjasama keselamatan yang dapat diperkuatkan bersama dengan Amerika Syarikat. Bagaimana pula dengan hubungan bersama Pyongyang? Apa jangkaan selepas ini? Saya menjangka bahawa pemerintahan Kim Jong-un buat masa sekarang tidak ingin mengembalikan ataupun membuka pintu untuk peace process, proses pendamaian. Maka itu bermakna dua-dua Korea ini akan masuk hubungan dingin untuk 5 tahun yang akan datang.
Berbalik kepada hubungan bersama Amerika Syarikat yang dijangkakan dapat diperkukuhkan bawah pimpinan seorang calon dari Parti Konservatif. Ini sebenarnya sudah pun digariskan oleh Yoon Suk Yeol dalam ucapannya selepas baru saja menerima keputusan pilihan raya. Beliau mendapat tahu beliau menang pilihan raya dan dalam ucapannya secara khususnya menyebut tentang hubungan Korea Selatan bersama Amerika Syarikat. Secara khususnya apa sebenarnya yang ingin diusahakan dari pihak Korea Selatan dalam hubungannya bersama Washington? Saya percaya adalah mengenai dasar Indo-Pasifik, strategi yang diperkenalkan. So, pentadbiran Biden telah mengumumkan pasal Indo-Pacific Economic Framework. So, mungkin terdapat kerjasama perdagangan yang ingin dilaksanakan secara rentak di rantau Indo-Pasifik. Misalnya di Filipina, di Indonesia, di Malaysia, mungkin Amerika Syarikat dan Korea Selatan akan bekerjasama untuk melancarkan program bersama dalam mempromosikan kepentingan bersama. Bercakap tentang hubungan antarabangsa, pastinya dalam memperkukuhkan lagi hubungan bersama Amerika Syarikat ini pastinya akan menimbulkan sedikit reaksi daripada negara-negara lain, khususnya China. Di Beijing pula bagaimana melihat kepada keadaan semasa dengan perang antara Ukraine dan Rusia ketika ini. Kita lihat semakin polarizing sedikit hubungan di peringkat antarabangsa ini, Rusia dan China di satu pihak dan di pihak yang lain pula Amerika Syarikat dan rakan-rakan sekutu dari Barat. Bagaimana dengan reaksi dari Beijing pula? So, saya percaya bahawa China sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat sempit dalam membuat pilihan kerana Rusia merupakan rakan pakatan di Asia Timur. Namun begitu Ukraine sebenarnya tidak bersalah dalam konflik ini dan adalah jelasnya peperangan ini menjadi satu ramalan bagi masyarakat antarabangsa bahawa adakah Beijing akan buat yang sama terhadap Taipei, misal kata. So, mereka memang memerhati reaksi daripada rakan-rakan serantau termasuk Korea Selatan sebab bagi Korea Selatan, China merupakan negara besar seperti Rusia dan Korea Selatan merupakan negara yang lebih kecil. Reaksi Korea Selatan pada mulanya terhadap konflik Rusia-Ukraine sebenarnya adalah tidak betapa bersetuju dengan sekatan ekonomi yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Ini adalah disebabkan oleh hubungan perdagangan yang amat baik di antara Rusia dan juga Korea Selatan. Namun akhirnya mereka juga terpaksa tertunduk kepada tekanan sekatan ekonomi dan sekarang telah pun mengadakan sekatan terhadap Rusia juga. Selain daripada hubungan bersama Amerika Syarikat dan China, kita tahu satu lagi hubungan yang dititik beratkan dan diberi tumpuan sepanjang kempen pilihan raya ini adalah hubungan Korea Selatan bersama dengan Jepun. Jangkaan Dr. Hu bagaimana? So, pada presidensi Moon Jae-in, hubungan Jepun-Korea Selatan merupakan antara yang paling dingin sejak tamatnya Perang Dingin. So, pemilihan Yoon Suk Yeol dijangkal akan memulihkan hubungan dua hala di antara Korea Selatan dan Jepun disebabkan kepentingan ekonomi juga. So, jelas boleh nampak bahawa dikotomi di antara konservatif dan juga liberal adalah liberal lebih memihak kepada hak asasi manusia, mereka lebih mementingkan nationalism sentiment daripada kepentingan ekonomi. Dan pada sebelah konservatif pula adalah pertentangan. Okey, saya nak berbalik kepada isu-isu domestik pula seperti yang Dr. Hu katakan tadi, antara isu panas sepanjang kempen pilihan raya ini adalah isu gender, kesaksamaan gender dan juga melibatkan isu hak wanita. Kalau kita nak dibandingkan di negara lain, mungkin isu hak wanita, isu kesaksamaan gender ini bukan satu isu panas lalu diketepikan, dilihat sebagai isu minoriti sahaja, tetapi di Korea Selatan menjadi isu dominan. Bagaimana Dr. Hu melihat
politik gender di Korea Selatan dan mengapa ia begitu dominan dalam masyarakat Korea Selatan? Ini adalah disebabkan oleh konsep feminisme yang disalahfahamkan dan salah interpretasi di Korea Selatan yang mana mereka merasai bahawa feminisme merupakan anti lelaki. So, kesilapan dalam interpretasi ini telah dipopularisasikan oleh beberapa YouTube influencer dan dengan itu ianya digunakan oleh kempen Yoon Suk Yeol untuk mengaut undi-undi daripada golongan lelaki. Pada masa yang sama, ini merupakan satu hentakan yang berat terhadap pergerakan hak asasi wanita yang sekian lama telah ingin memperjuangkan hak mangsa wanita dalam jenayah seksual dan juga skandal Enron yang begitu gempak berlaku pada beberapa tahun yang baru ini. Sebenarnya merupakan satu pergerakan yang bagus bagi menjamin kesaksamaan dan kebajikan wanita. Namun dengan perjanjian kempen Yoon Suk Yeol ini, beliau kata beliau ingin menghapuskan Kementerian Wanita. Beliau tidak akan meneruskan reformasi perundangan bagi menjamin hak asasi wanita. So ini merupakan satu bukan satu tanda kemajuan. South Korea telah pun menduduki di tangga paling bawah sekali di kalangan negara OECD dalam memberi kebajikan yang baik kepada golongan wanita. Kalau nak dibandingkan antara dua calon utama Yoon Suk Yeol dan Lee Jae-myung, di mana mereka berada, apa posisi atau pendirian mereka berhubung isu gender dan kesaksamaan gender dan hak wanita? So Lee Jae-myung pada permulaannya ingin menyokong feminist movement disebabkan beliau merupakan protege Moon Jae-in dan Moon Jae-in dikenali sebagai the first feminist president of South Korea. So sesuatu tanda yang sepatutnya merupakan kebanggaan telah dijadikan sesuatu target yang diserang oleh opposition tetapi sekarang akan membentuk kerajaan baru 2 bulan kemudian. So ini merupakan satu perkembangan yang amat membimbangkan banyak pihak, bukan saja golongan wanita, malah golongan golongan ibu tunggal dan juga golongan LGBTQ di Korea Selatan telah menyampaikan niat mereka ingin berpindah ke negara lain disebabkan merasai bahawa masyarakat Korea Selatan sekarang tidak dapat menjamin keselamatan bagi golongan mereka. Bercakap tentang konteks pilihan raya, kalau kita nak dibandingkan antara Malaysia dan Korea Selatan, kalau di Malaysia apa yang banyak dibincangkan tentang pilihan raya ketika ini adalah penglibatan pengundi muda, pengundi baharu, mereka yang berusia 18, 19, 20 tahun kini dibenarkan mengundi. Kita lihat terbaharu pada pilihan raya negeri PRN Johor buat pertama kali penglibatan undi 18. Kalau kita nak lihat dibandingkan di Korea Selatan pula, apa yang diutamakan pengundi-pengundi muda di sana? Di sana isu ekonomi yang menjadi keutamaan, pengangguran kerja dan kualiti pendidikan juga menjadi satu soal yang utama. Walaupun universiti mereka kini menjadi tarikan kepada negara-negara lain termasuk kepada negara Asia Tenggara, namun golongan muda di Korea Selatan sekarang ingin migrate to other country. So beberapa di kalangan mereka telah berbuat demikian dan merasai apa yang mereka dapat terima di luar negara lebih baik daripada negara mereka itu sendiri. Dan berbalik kepada pilihan raya, kita juga nak melihat kepada peratusan keluar mengundi kalau nak dibandingkan antara Malaysia dan juga Korea Selatan. Di Malaysia itu satu perkara yang menjadi kebimbangan sekarang ini, melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi atau voter turnout rate yang rendah secara berturut-turut kita lihat di PRN Johor dan PRN Melaka. Tetapi di Korea Selatan agak tinggi walaupun dengan keadaan COVID-19 masih lagi ada kes jangkitan berterusan, tetapi sekitar 70-an tak salah saya. Pada masa yang sama kita juga nak melihat kepada persepsi rakyat Korea Selatan terhadap
calon-calon dan juga keadaan demokrasi negara itu. Kalau kita nak lihat kepada tinjauan oleh Korea Society Opinion Institute, mungkin sedikit lambat tapi dari Disember lepas, tinjauan ini mendapati approval rating untuk Yoon Suk Yeol sebanyak 42%, untuk Lee Jae-myung 40.6%. Kalau kita nak berdasarkan daripada tinjauan ini, ada penganalisis yang mengatakan bahawa rata-rata masyarakat Korea Selatan ini ada persepsi bahawa mereka hanya mengundi antara the lesser evil. Mereka tidak ada pilihan sebenar antara kedua-dua calon ini. Pandangan Dr. Hu bagaimana? Ya, saya rasa untuk pilihan raya kali ini mereka merasai kedua-dua calon ini bukan the favorite candidate sebab dua-dua mempunyai skandal tersendiri. So misalnya calon Yoon Suk Yeol mempunyai skandal berkaitan dengan isteri dia, bagi Lee Jae-myung pula mempunyai skandal berkaitan dengan mak dia dan sebagainya. So media di situ agak beracunan sebab mereka asyik menghebohkan isu peribadi keluarga calon-calon pilihan raya. So ini menjadikan merupakan salah satu faktor yang mana golongan muda rasa golongan di peringkat kepimpinan ini tidak faham akan isu yang paling terdesak bagi golongan muda pada zaman kini. So mereka rasai politik harus mengalami reformasi walaupun Korea Selatan telah mencapai tahap demokrasi yang amat tinggi sejak 90-an sehingga kini. So turnout rate saya rasa tidak mengejutkan, is in the expectation. So apa yang mereka dapat tunjukkan adalah betapa mereka menghargai demokrasi yang mereka memperolehi berbanding dengan negara lain. Kalau kita nak lihat pilihan raya di Korea Selatan, bukan pada tahun ini sahaja tetapi tahun-tahun sebelum ini, antara negara yang merekodkan kadar peratusan keluar mengundi yang agak tinggi kalau nak dibandingkan dengan negara lain, apa yang penganalisis gambarkan sebagai democratic deficit dan bagaimana keyakinan pengundi terhadap sistem demokrasi masing-masing semakin menurun, ada defisit. Ini juga kebimbangan di Malaysia. Tetapi kalau nak dibandingkan di Korea Selatan, apa yang boleh kita fahami tentang sistem demokrasi di negara itu? Bagaimana mereka boleh mengekalkan kadar peratusan keluar mengundi walaupun ketika pandemik COVID-19? So, faktor pertama adalah kepercayaan terhadap sistem kesihatan awam di negara itu sendiri. Keduanya adalah faktor sejarah. Mereka tidak ingin mengulangi yang mana diktator ketenteraan akan kembali memerintah negara itu. Maka mereka akan buat sedaya upaya dengan cara tersendiri untuk mengundi walaupun kedua-dua calon bukan calon yang disukai. Dan seterusnya adalah kefahaman mereka terhadap konsep demokrasi merupakan antara yang paling mendalam. So even if you don't like any of the candidate, you keluar mengundi dan even though you buat mengundi rosak, you have made your point. So you disagree with the candidate this round, and you hope that they can do better next time. So pemahaman ini perlu diterapkan oleh negara-negara demokrasi lain untuk menggalakkan kadar keluar mengundi. Okey, sangat menarik Dr. Hu. Dah banyak lagi kita nak bincangkan tapi kita berbaki dalam 1-2 minit sahaja lagi. Kalau kita nak lihat secara umumnya apa jangkaan Dr. Hu selepas ini terutamanya untuk negara-negara Asia Tenggara dan Malaysia khususnya, apa yang boleh kita jangkakan daripada pimpinan Yoon Suk Yeol? Saya percaya bahawa Korea Selatan telah memanfaat daripada dasar pandang ke selatan iaitu New Southern Policy yang dilancarkan oleh Presiden Moon Jae-in. Walaupun Yoon Suk Yeol datang daripada parti politik yang berbeza, malah itu bukan satu alasan kenapa Presiden baru Korea nanti tidak akan lagi mementingkan hubungan Korea Selatan dengan negara-negara di Asia Tenggara terutamanya dengan ASEAN. Tetapi banyak lagi aspek kerjasama yang boleh dijalinkan dan didalamkan. So saya harap itu merupakan perkembangan berkaitan dengan Korea Selatan dan Malaysia selepas ini. Banyak yang perlu kita perhatikan selepas ini. Terima kasih kepada Dr. Hu Chiu Ping dari UKM sudi bersama saya dalam Awani Global mengulas mengenai pilihan raya Presiden Korea Selatan. Itu sahaja perkongsian untuk Awani Global minggu ini bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.